Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita hari ini kita sambung balik juga kitab Yas'alunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasi. Ke surat 544 dah dalam bab Nabi SAW dan hadis-hadisnya lah. Hari ini topiknya peringatan Maulid Nabi SAW. Ada tanya syekhnya, apakah peringatan Maulid Nabi dan pujian terhadapnya itu bid'ah hasanah ataupun bukan bid'ah hasanah? Kerana kami mendengar sebahagian ulama mengatakan bahawa itu adalah bid'ah hasanah, sedangkan sebahagian ulama yang lain mengatakan sebaliknya. Manakah yang benar? Syekh ni jawab, sesungguhnya kelahiran Rasulullah SAW merupakan pengumuman dari Allah SWT akan datangnya penutup para Nabi dan pemimpin para Rasul. Jadi dia Nabi lahir itu maksudnya dia telah istihar, satu istihar bahawa ketua para Rasul mari dan juga Nabi habisnya. Jadi terakhirlah khatamun nabiyyin. Jadi Nabi mari itu menunjukkan alam akhir zaman dah, dan dia adalah Nabi terakhir. Tidak diragukan lagi bahawa mengingati dan memperingati kelahiran Rasulullah SAW itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Ini kata gitulah sini kata dalam. Kita perlu mengingati semua yang berkaitan dengan Rasulullah SAW kerana beliau adalah panutan, ikutan yang baik bagi setiap Muslim. Itulah secara umum isi ni ayat dah. Tapi kalau kira cara Islam, Umar Al-Khattab ke apa, tidak mahu mengagungkan Nabi tu. Tahun tu bukan bermula dengan kelahiran Nabi, tapi bermula dengan hijrah. Tu dipanggil tahun hijrah. Kita Islam tahun hijrah, bukan tahun kelahiran Nabi. Tapi kalau orang Kristian yang masih nak tahun Masihi itu maksudnya tahun berdasar kelahiran Nabi Isa. Dia kata kelahiran Nabi Isa lah. Kita tahu kita belajar dalam 2021 ke apa tu. Tahun kelahiran Nabi Isa lah kalau kira dah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang mengatakan, maksudnya sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu. Surah Al-Ahzab ayat 1. Jadi kalau kita tengok teladan yang baik, kita tengok Rasulullah. Tapi adakah betul siapa ke Nabi lahir itu satu perkara yang penting sangat? Itu perkara kita boleh bincang lagi dah. Kerana banyak riwayat yang palsu dalam bab tu dah. Dan Nabi pun tak cerita mana dah. Oleh kerana itu tidak ada yang tercela apabila kaum Muslim, baik mereka yang berada di timur maupun yang berada di barat, mengadakan peringatan yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia kata tak apalah, mengikut pandangan Syekh Azhar gitulah. Dalam acara itu mereka dapat mempelajari sunnah, dakwah, akhlak dan kehidupan Rasulullah SAW. Juga agar mereka dapat memperdalamkan agama Allah dan kitabnya. Mudah-mudahan peringatan itu dapat mendorong mereka untuk lebih banyak berbuat kebajikan. Jadi gitulah harapan dia gitu. Jadi dia ni nak nopel lah. Nopel Maulid Rasul ni, kelahiran Nabi ni untuk dakwah, untuk ceramah kau ke apa nak. Itulah pandangan Syekh ni dia. Lain pandangan ulama Rasulullah lain pula dah. Dia kata tak boleh buat, tak boleh nampak Syiah pun dah, takut jadi bid'ah nak. Itu pendapat ulama lain pula. Tapi sini kata boleh. Dengan matlamat dia tak adalah yang kata supaya orang ni didorong untuk bersemangat mengamalkan agama, untuk buat kebajikan. Musim itu ke orang ceramah lah. Salah seorang ulama dan juga sekaligus seorang fuqaha mengatakan, maksudnya sungguhnya orang yang paling berhak untuk diperingati oleh kaum muslim dengan penuh rasa bahagia adalah Muhammad bin Abdullah. Setiap hari dari hari-harinya layak diperingati dengan rasa suka dan bahagia. Setiap hari dari hari-harinya ingat Ramadan. Adapun hari-harinya yang paling berhak untuk diperingati dan dihidupkan oleh kaum muslimin dengan penuh rasa bahagia ada 3 hari. Pertama, hari kelahirannya. Ini salah ulama dia lah. Ulama di Mesir ke apa. Iaitu hari tumbuhnya pohon kebaikan yang penuh berkah dan terbitnya matahari yang bersinar. Kedua, hari Bi'isah, hari diangkatnya dia sebagai Nabi. Iaitu hari munculnya permulaan buah yang baik dari pohon yang penuh penuh berkah. Hari itu juga hari permulaan turunnya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelasan akan petunjuk dan Furqan. Pada hari inilah matahari mulai memancarkan sinarnya. Sinar petunjuk lah dah. Adapun hari yang ketiga adalah hari hijrah Rasulullah SAW. Pada hari itu pohon yang penuh berkah
telah memberikan buah-buahannya yang paling baik dan cahaya matahari telah menerangi seluruh penjuru alam. Di bahasa kiasai, bahasa bunga belarah ya. Pada hari itu manusia memakai buah pohon itu dan berpegang pada petunjuk pohon tersebut. Yang paling penting dilakukan oleh kaum muslim dalam peringatan yang penuh kebahagiaan ini adalah mengingat-ingat semua sisi keagungan yang ada pada Rasul Allah ini. Juga mengambil nasihat dan pelajaran yang bermanfaat dari akhlaknya, perbuatannya dan ucapan Rasul. Sekiranya kita mempelajari kehidupan Rasulullah ketika menjadi seorang anak, seorang pemuda, suami, sahabat, Rasul, pemimpin dan qadi, nescaya kita dapati bahawa pada setiap sisinya terkandung suri teladan yang baik dan contoh yang agung. Inilah kalau kita nak tengok semua kehidupan Nabi tu yang ada petunjuk dan contoh. Antara buku yang bagus nanti kalau kita kira fiqh sirah yang peringkat awal lagi, buku Hazan Moden sekarang ni betul-betul buat tajuk fiqh sirah dah. Syekh Ramadan Amudi, Syekh Muhammad Al-Ghazali di Mesir, Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti tu fiqh sirah. Dia buat tajuk gitulah. Tapi kita tengok sebenarnya fiqh sirah yang paling awal lagi banyak lagi nak antara suhus sekali Zadul Ma'ad Ibn Qayyim. Dia sekali fiqh, sekali Tibun Nabawi, sekali macam-macam dah. Jadi di situ kalau kita nak belajar, nak berasa hidup sirah Nabi, kehidupan Nabi, sekali nak berasa hidup dengan amal dia, dengan contoh-contoh teladan yang kita boleh ikuti. Itulah kitab Zadul Ma'ad bekal dia dah. Okey. Gitulah lebih kurang dah. Oleh kerana itu perlu kita ketahui bahawa peringatan kelahiran Rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW adalah suatu kebiasaan yang baik. Ini pendapat Syekh ni lah. Tidak ada tercelanya sama sekali kaum muslim berkumpul dalam peringatinya. Namun dengan syarat peringatan tersebut dilakukan dalam batas-batas telah Allah tetapkan. Itu pendapat Syekh ni. Tapi kita wajib dosa ni lah. Tarikh mari kita cerita dah. Tarikh lahir Nabi pun diperbahaskan. Tidak muktamad. Bukan 12 Rabiul Awal. Bahkan Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah tu dia sebutkan banyak pendapat tentang kelahiran Nabi. Dan antara yang terlemah ni, sangat lemah ni ialah 12 Rabiul Awal. Dia kata lah. Itulah kena faham dah. Jadi tidak cara Nabi nak saya ingat. Nabi ada suruh sambut maulid dia ni. Cara mana? Cara dia suruh puasa. Apabila orang tanya kenapa Nabi ke puasa Isnin, dia kata sebab dia dilahirkan pada Isnin. Dia puasa Isnin. Di cara ni ingat Nabi ialah puasa Isnin. Sambut maulid ialah bukan makan. Tempat kita ni sambut maulid ni makan dah. Maulidur Rasul ni makan banyak dah. Tapi cara Nabi ajar ni nak sambut maulid Nabi ialah dengan puasa setiap hari Isnin. Kalau nak kira lah. Itu ada dalilnya. Peringatan maulid Nabi mestilah dilakukan sebatas menyampaikan dan menjelaskan kehidupan Rasulullah SAW, sunnah dan dakwahnya. Itu je matlamatnya nak tupai musim tu boleh ceramah. Dan itu dilakukan dengan cara menyampaikan ceramah, nasihat-nasihat dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang dengan cara mengadakan perkumpulan-perkumpulan di masjid-masjid dan organisasi-organisasi untuk mendengarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam dan Rasul Islam SAW. Serta dapat dibantu dengan tulisan-tulisan yang dimuat di surat khabar dan majalah. Dan juga dengan menceritakan tentang sejarah kehidupan Nabi dan dakwah Islam melalui media komunikasi yang beraneka-aneka ragam yang terdapat negara-negara kaum muslim. Guna berbagai cara dia. Ambil kesempatan untuk dakwah. Kadang-kadang orang ni, Allah hak semangat ngaji sama umur tu maulid lah. Waktu lebih baik. Nanti kau tunggu musim ni ya. Tak ni. Okey, gitulah. Jika ada orang yang mengatakan bahawa peringatan maulid Nabi adalah bid'ah yang tidak baik, maka mungkin perkataan itu didasarkan atas adanya beberapa kemungkaran dan keburukan yang terkadang dijumpai dalam peringatan maulid Nabi. Memang ada setengah-setengah tempat lah di negara Arab tu. Dia macam parti dah, disco. Siapa tu nak jatuh dah. Dan benda ni ada juga di kalangan tarekat sedikit. Memang berlaku. Jadi tak pelik lah. Dia kata ada ulama marah. Jika peringatan tersebut tidak disertai hal-hal yang demikian, maka tidak ada sama sekali keberatan akan berkumpulnya kaum muslim untuk mendengarkan penjelasan mengenai sejarah kehidupan Rasulullah, ajaran dan perilakunya. Tapi kalau sekadar matlamatnya nak mengajar, nak beri nasihat, nak tupai musim tu, nak beri syarah kepada terutama hak jenis
Bukan pergi masjid sama dah. Hak ge jaga dah. Nak tupai macam tu lah. Macam musim raya gak. Khutbah raya tu cara ceramah tu dah. Jadi tambah selagi nak tupai musim dikatakan kelahiran Nabi musim masa tu. Nak ceramah nah. Bukanlah satu benda yang kata ibadah khusus. Mesti buat pada 12 Rabiul Awal ke apa nak cari pentingnya boleh ceramah nah. Oh, hak jaga masjid ni nama matlamat utama dia. Jika tidak peringatan tersebut tidak disertai hal yang demikian, maka tidak ada sama sekali keberatan akan berkumpulnya kaum muslimin untuk mendengarkan penjelasan mengenai sejarah kehidupan Rasulullah, ajaran dan perilakunya. Adapun memuji Rasulullah SAW dengan sesuatu yang layak untuknya bukanlah hanya mubah, melainkan wajib bagi setiap muslim. Kalau benda tu molek, puji benda Nabi tu tak apalah. Bahkan wajib. Kalau kita puji Nabi ni, bukan sunat-sunat lah. Kerana Allah SWT telah berfirman dalam kitabnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, sampaikanlah selawat dan salam kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Ucapan selawat kita terhadap Rasulullah SAW mengandung pujian kepadanya dan permohonan supaya lebih banyak lagi kemuliaan dari Allah SWT dan yang dilimpah kepadanya. Jadi kita selawat tu Allah dengan harapan semakin banyak rahmat Allah, kemuliaan tu dilimpah kepada Rasulullah SAW. Allah Azza wa Jalla telah memuji Rasulullah SAW pada lebih dari satu tempat dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4. Maksudnya sesungguhnya kaum benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pada surah yang lain Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan tidaklah kamu mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi semua alam. Kama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah An-Nabi ayat 17. Begitu juga dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dapat pandang bermaksud, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa khabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Selanjutnya dalam surah At-Taubah ayat 188 Allah SWT firman bermaksud, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukmin. Surah At-Taubah ayat 188 dah. Hendaknya kaum muslim yang berada di belahan bumi timur maupun barat mengadakan peringatan-peringatan yang berkaitan dengan Rasulullah SAW dengan menjadikannya sebagai media untuk mengambil pelajaran, nasihat dan ibrah, agar peringatan-peringatan yang mereka lakukan itu menjadi kunci untuk mengamalkan dengan teguh sunnah Rasulullah SAW. Matlamatnya untuk amal sunnah dah. Jadi tu pemusing. Jadi gini dah. Pertama kita kena sepakat bahawa tidak ada kelebihan khusus pada hari kelahiran Nabi untuk amal tertentu. Sedekah banyak, dia pahala besar satu kah? Ceramah pada hari itu lebih besar kah? Untuk puasa hari itu kah? Tak ada Nabi suruh puasa Isnin, tak ada puasa hari 12 Rabiul Awal ke apa dah. Untuk makan, molek makan pada hari itu pun tak ada kelebihan dah. Jadi kitanya kena fleksibel. Jangan menganggap itu adalah perayaan khusus agama, syiar agama, jangan. Jadi dengan syiar pun tak molek ikut dah. Kita kalau boleh kita kesok-kesok lah. Biar jadi tidak mesti pada 12 Rabiul Awal, tidak mestinya boleh Rabiul Awal, lewat sikit lepas boleh Rabiul Awal pun tak apa, ataupun perawal sikit pun tak apa. Yang penting ni kita boleh ceramah pasal Nabi. Nak terutama sekali nak ceramah kepada orang-orang hak jarang pergi masjid dah. Orang jarang ngaji, nak tupai masa dia rajin kat, payah dah. Jadi sekali setahun tu mudah sikit ya. Buat makan pula mari sekali ku ramah-ramah dah. Tu jangan tupai je dah. Cumanya kena faham lah. Kita jangan melampau setengah tu duk cerita benda tu dosa dah. Kalau ada riwayat palsu pun atas Nabi pun, dia main-main je. Ni janganlah. Kita kena, jadi lebih baik kita jadi punca kepada satu sistem yang lebih baik dalam pengajaran. Lepas kita mengajar pasal, kita ceramah pasal Maulid Rasul, kita buatlah program setiap-tiap minggu kau. Tiap-tiap bulan kau sekali ada ceramah pasal Nabi kau. Biar kita ada rutin yang bukannya pada setahun sekali dah. Kita buat ada program rutin pada orang yang lebih berminat supaya berkesinambungan cerita pasal Nabi ni dan cerita pasal hadis Nabi SAW. Dan bukan matlamat nak selawat ke apa. Setengah orang ni ada tempat-tempat kita ni tua. Buat makan lepas tu selawat. Tu lah dipanggil selawat tu. Hak syair dia dah. Tu selawat. Padahal tu bukan selawat tu syair. Syair tu pun ada bahar lagi.
Setengah ulama tu tak setuju, setengah tu kata dia takwil boleh. Dia takwil lah, dia boleh terima dah. Nak suruh kata boleh juga tu. Tu bukan dah, tu bukan matlamatnya. Matlamatnya suruh dengan kisah Nabi dia sahih lah. Dan banyak lagi ceritanya tak sahih Nabi sunat tu, beranak sunat tu tak sahih. Nah. Bahkan itu adalah kehinaan dah. Orang Arab kalau beranak sunat terus ni ada dan dikatakan hina dan dia tak molek. Tadi bukan gitu dah. Lepas tu berang sujud lalu, Nabi beranak tu sujud lalu tu. Tu pun tidak sahih dah. Tu lemah dah pasuk dah riwayat-riwayat tersebut. Okey. Membaca kisah kelahiran Nabi SAW. Ada tanya Syekh, apakah membaca kisah kelahiran Nabi itu boleh? Sedangkan diketahui bahawa perayaan kelahiran Nabi itu suatu bid'ah. Tanya gitu lah. Syekh jawab. Sejarah menceritakan bahawa para penduduk Mekah memperingati kelahiran Nabi dengan amal kebaikan. Dari Mekah sendiri pun dia kata, sambut lah dia kata dah. Mereka menziarahi rumah tempat dilahirkannya Rasulullah SAW. Bahkan sebahagian dari mereka membacakan syair berkenaan dengan kelahirannya dan memuji serta mengagungkannya, seperti perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang ditujukan kepada Nabi. Dan tatkala engkau dilahirkan, bumi menjadi bersinar dan ufuk menjadi terang benderang kerana cahayamu. Namun kalangan salaf tidak mengenal pembacaan kisah Maulid Nabi dalam bentuk yang ada sekarang ini. Dia baca kisah Nabi, selawat berdiri kom, syair-syair itu lah, bukan baca. Syair itu ada lah, kisah Nabi juga, tapi hak panjangnya ada lagi lah. Dia panggil apa tu? Qasidah ke apa tak ada ke? Kita ingat dah. Jadi banyak lagi lah. Lepas tu dah terkala engkau mana? Hak zaman lain ni lah, bukan zaman sekarang pun tak ada. Zaman sampai Pak Mazhab Masjid ke apa tak wujud lagi dah. Dia 500 tahun lepas tu, timbul dah 300, 400 tahun dia. Lepas Nabi lahir, lepas Nabi meninggal tu, start dengan Syiah dia bertimbul Maulid Rasul. Iaitu orang-orang berkumpul di satu tempat, kemudian salah seorang di antara mereka berdiri membacakan kisah kelahiran Maulid Nabi dengan berbagai-bagai kejadian dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengannya. Yang pertama kali menyelenggarakan perayaan memperingati kelahiran Nabi adalah kelompok Fatimiyun, iaitu Syiah. Iaitu di Mesir ni masa tu Fatimiyun Dia ada kerajaan di sebelah kanan ni lah, iaitu kerajaan Syiah juga. Ni di sebelah Mesir dia. Mesir zaman dulu tu Syiah dia. Dan Azhar sendiri ditubuh oleh Syiah tu. Azhar ni, Universiti Azhar tu universiti lama, dan dia ditubuh, diasaskan oleh kerajaan Syiah. Tak lama tu pergi mari, lepas tu dikuasai semula oleh ahli sunnah lah, lebih kurang gitu lah. Sebagai ulama memandai bahawa peringatan dengan cara ini di mana di dalamnya orang mendengarkan kisah Rasulullah SAW adalah termasuk bid'ah yang baik yang mendorong kepada banyak kebaikan. Dia kata gitulah bid'ah yang baik, tapi kita kalau boleh kata tu bukan bid'ah lah. Kalau kita nak terima pendapatnya boleh, tak sebab bid'ah yang baik lah. Pasal bid'ah tu benda tak comel dah. Hak Maulid kita kata sunnah ya hasanah kau bukan bid'ah dah. Ataupun perkara mubah harus yang boleh berdasarkan itulah benda harus asalnya menjadi baik apabila tidak ada unsur bid'ah yang lain lah. Selama acara peringatan tersebut tidak disertai dengan perbuatan mungkar atau sesuatu yang keluar dari agama. Mereka memandang perayaan Maulid tersebut sebagai suatu kebiasaan dan bukan sebagai ibadah. Kena ingat. Jangan anggap ibadah khusus. Mesti pahala besar ke, mesti buat hari ni ke. Bukan matlamat tu. Matlamat tu nak tupai masa untuk mengingatkan manusia untuk ceramah. Iaitu suatu kebiasaan baik yang jika kaum muslimin memanfaatnya dengan baik, ambil peluang tu dan guna dengan baik. Kerana perayaan dan peringatan tersebut menjadi media bagi kaum muslimin untuk berkumpul dan bertemu satu sama lainnya, sehingga hubungan di antara mereka bertambah kuat. Sebenarnya benda ni kadang-kadang diperlukan sebabnya kerana kita tidak hidup Maulid dah. Tazkir sembahyang Jumaat tu dah khutbah Jumaat tu tidak hidup mana dah. Tidak menyentuh jiwa mana. Terpaksa guna medium lain, salah satunya melalui Rasul lah. Termasuk juga khutbah raya pun tidak. Kadang-kadang tu benda boring lah ada. Sebab itu kadang jadilah rasa ulama rasa perlu dah sambut Maulid untuk ceramah betul musim Maulid Rasul.
Perayaan dan peringatan itu juga media untuk tahu peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah SAW. Juga sebagai media untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan mengenai ajaran-ajaran dan hukum Islam. Jadi nak tupai masa tu nak mengajar. Dia apa? Macam Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj kau. Madar Rasul kau. Jadi benda tu sebenarnya tidak ada suruh agama dah. Bukan kalau boleh kita boleh sebut agama suruh benda tu. Kita hanya boleh kata nak tupai peristiwa tertentu untuk mengajar tu. Perlu kita ingat bahawa Allah SWT telah berkata mengenai Rasulullah SAW dalam Quran bermaksud sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri teladan yang baik bagimu. Surah Al-Ahzab ayat 21. Dalam surah Al-Qalam ayat 4 Allah SWT juga berfirman dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pada surah yang lain Allah SWT juga berfirman bermaksud dan tidaklah kami mengutus kamu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh Adam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Orang yang merupakan contoh tertinggi bagi kemanusiaan dan keutamaan jelas berhak untuk diikuti dan diketahui sejarah dan kehidupannya. Jadi orang yang merupakan contoh tertinggi baik kemanusiaan dan keutamaan jelas berhak untuk diikuti dan diketahui sejarah dan kehidupannya. Jadi kita kena tahu lah, nak suruh tahu tu nak tupai musim ni lah. Untuk masyarakat mendengar tentang kisah Nabi ni. Kalau dia kan tak ada perlu dia sebenarnya bagi orang ngaji, hak ngaji sama masjid ko, nak ada kitab sama tak ada masalah, benda ni tak timbul. Hak timbul masalah ni orang hak jenis tak pergi masjid ni lah, hak biasa jadi masalah. Bila nak ceramah apa-apa ni dah. Jadi nak tupai ni ialah musim Maulidur Rasul gini lah. Selama tujuan dari peringatan Maulid Nabi adalah menggunakan kesempatan yang baik. Tu matlamat. Guna kesempatan yang baik. Untuk mengingati kehidupan Rasulullah SAW yang mulia, hal itu akan memberikan pengaruh kepada hati manusia untuk ikut contoh keteladanan keteladanan akhlak Rasulullah SAW dan untuk menatap kembali lembaran-lembaran sejarah Islam yang agung. Gitulah matlamat dia. Untuk guna kesempatan tu lah. Maulidnya kita guna kesempatan tu kita kena rancang pula. Kita wayak macam-macam. Lepas tu kita kata jadi siapa dia nak ngaji kitab Zadul Ma'ad atau kitab Sirah Nabi ko, kitab apa Riyadhus Shalihin ko gapo kita wayak ni. Ni ikut sunnah Nabi kan, tiru perangai Nabi, akhlak Nabi. Jadi kita buat tiap-tiap minggu syarah pengajar kitab Riyadhus Shalihin untuk malam Jumaat ko malam gapo ikutlah. Jadi kita nak ada perancangan gitu biar lebih ramai orang dengar ceramah. Betul lah musim Maulidur Rasul ni kita ceramah umum. Lepas tu kita nak suruh ada lah lebih ramai sikit masyarakat kita yang pergi ceramah tiap-tiap minggu ni. Barulah berkesinambung ada kesan lebih panjang. Hendaknya kita melaksanakan perayaan peringatan Maulid Nabi itu bukan sebagai bahagian dari ibadah. Ni kena ingat. Bukan ibadah, bukan khusus. Bukan nak cerita pasal kelebihan hari tersebut untuk buat sedekah ke apa. Jangan. Benda tu salah besar tu tau. Tidak ada kelebihan hari tertentu tu. Takhilah tu banyak. Dah 12 Rabiul Awal tu adalah sangat lemah. Ni riwayat tu dah. Bukan ibadah khusus, bukan ibadah. Ia hanyalah ibadah umum ataupun untuk cari peluang nak ceramah dah. Sebagai bahagian dari hukum agama, bahkan hukum agama pun tak sebut Syekh ni. Atau sebagai bahagian dari keyakinan, tak boleh kata keyakinan Maulid kita gini-gini sebenarnya sebagai penggunaan kesempatan yang baik. Nak guna kesempatan yang baik, nak tupai masyarakat teringat ni hari kelahiran, boleh kelahiran Nabi ke apa, kita dengar ceramah nak suruh tupai ada sentimen masyarakat tu. Kita nak guna sentimen tu untuk kita boleh ceramah pasal Nabi dah. Melainkan sebagai penggunaan kesempatan yang baik untuk menghubungkan pemahaman agama kita dengan agama Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib menjauhkan acara perayaan dan peringatan yang kita lakukan dengan hal yang bertentangan dengan agama atau dengan hal yang dibenci oleh Tuhan semesta alam. Juga apa yang disampaikan dalam peringatan dan perayaan ini hendaklah sesuatu yang berkaitan dengan sejarah Islam yang benar dan sejarah kehidupan Rasulullah SAW yang sahih. Jadi, jangan ada bid'ah, jangan ada syirik. Kadang-kadang tu puja Nabi pun Tuhan pada tak. Ataupun setengah tu khilaf. Ni kata tak, maksudnya yang ni kata yo, kau tiba-tiba tukar daripada cerita Nabi lepas cerita
Macam mitok dengan Tuhan, tapi pasal Nabi. Kau mitok Nabi lah. Jadi timbul masalah setengah-setengah. Nah. Setengah tu kata dok maksud gini boleh istilah bahasa Arab, kat dia bahasa Arab. Memanglah betul setengah tu boleh, tapi adakah semua orang faham gitu ataupun mudah berlaku salah faham dah. Nabi yang ummi ni. Apakah erti Nabi yang ummi dia? Apakah erti bahawa Nabi SAW adalah seorang yang ummi? Apakah sifat itu merupakan aib bagi Nabi SAW? Jadi benda yang memalukan ataukah tidak dah? Jadi Syekh jawab. Jadi maksudkan dengan ummi ialah orang yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Kata ummi dinisbahkan kepada kata ibu. Ini seolah-olah merupakan isyarat bahawa seorang manusia tetap berada dalam keadaan ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Kecil kita baru beranak ni tak ketiga sekarang ya. Kecil betul-betul nulis betul-betul. Allah SWT telah menggambarkan nabinya sebagai nabi yang ummi. Dia macam budak kecil duduk ummi no. Anak muk kita kata dah. Duk type nombor siapa kau baca tak pandai, nulis pun tak pandai, gitu lebih kurang dah. Manja lah anak manja dah. Nak ngaji pun tak saya dah. Pergi sekolah pun tak segi sekolah. Allah SWT firman dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang bermaksud iaitu orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Juga di dalam surah Al-A'raf ayat 158 maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya seorang Nabi yang ummi. Dalam sunnah Nabi disebutkan bahawa Rasulullah SAW tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Tu Nabi ni asalnya kata gitulah. Ada orang yang mengatakan sebagai boleh terlontar dan pertanyaan di atas, mengapa Allah SWT menjadikan Nabi-Nya itu ummi? Sebab apa Nabi jadi orang ni kata buta huruf tak boleh baca kat? Tak cerdik lah dah. Bodoh kata zaman ni kata dah. Tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Terhadap pertanyaan tersebut, sebahagian imam menjawab sifat ummi merupakan sifat kekurangan dan tercela pada orang selain Nabi SAW. Adapun berkenaan dengan Nabi, sifat itu sebuah pujian dan kesempurnaan. Bahkan sifat tersebut merupakan mukjizat yang menunjukkan kebenaran nubuwah yang dibawanya. Usiri radhiyallahu anhu berkata, cukup menjadi mukjizat bagimu di masa jahiliyah, di mana engkau berilmu dalam keadaan ummi dan beradab dalam keadaan yatim. Kalau ada adab ni maupun ajar tidak ni yatim, tak ada orang nak ajar adab pun dia. Kerana dengan keadaannya tidak boleh membaca dan menulis, tidak belajar dan tidak pernah berjumpa dengan orang yang pandai membaca dan menulis, terpancar darinya ilmu pengetahuan tentang agama, terpancar darinya pengetahuan tentang umat-umat terdahulu dan syariat-syariat mereka. Pelik lah. Tak suruh berasa pelik dah. Terpancar darinya pengetahuan mengenai informasi, ilmu-ilmu pertama dan ilmu-ilmu terkemudian. Ilmu hak benda hak apa dah. Dan ilmu akhir zaman kiamat ke apa ada berlaku dah. Bahkan kemampuannya dalam mengurus makhluk dengan segala macam jenisnya, penguasaannya akan seluruh kepentingan agama dan dunia, berhiaskannya dirinya dengan akhlak yang baik dan dirinya mengandung seluruh kesempurnaan makhluk secara mutlak. Alangkah mengagumkan makhluk yang satu ini. Sungguh kelebihan-kelebihannya itu merupakan bukti akan kemampuannya menjadi Nabi. Keadaannya itu merupakan tanda yang jelas, hujah yang kokoh dan suatu dalil yang sangat gamblang, sangat jelaslah dah. Sangat mudah. Di antara dalil-dalil kenabiannya, dengan demikian sifat ummi yang dimilikinya merupakan sifat kesempurnaan yang jelas. Yang tidak ada keraguan lagi dalamnya. Jadi ummi itu maliknya jadi pelik, nak suruh jadi pelik. Orang tak rajin baca, tak rajin ke sekolah, tak rajin ke 100 baca, tiba-tiba boleh cerita benda yang hebat. Bahasa Arab yang sangat tinggi. Quran ni bahasa Arab yang sangat tinggi. Orang kafir pun rebah beleping tak boleh nak jawab balik, tak boleh nak buat seperti Quran. Hebatnya Quran ni nak. Orang yang ummi, bukan orang ngaji, orang tak rajin ngaji dah. Tak rajin ke sekolah kita kata, tiba-tiba boleh buat karangan tak. Canggih nak. Kalau buat cerita, buku cerita hebat ataupun buku sains nak, buku hebat-hebat, buku sastra yang sangat tinggi, pelik lah. Kalau nulis nak, tapi nak beri Nabi pun tidak nulis ni. Nabi suruh penulis dia. Cumanya ulama ada faham lain pula dah. Jadi dalam Fathul Bari tu, Ibn Hajar Asqalani syarah Sahih Bukhari tu, dia katanya
Nabi ni boleh baca lalu hak start Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kena dakak 3 kali ni. Dia automatik boleh baca, boleh kenal huruf ni tiba. Tu dia baca sikit abuk tiba pandai dah. Tu mukjizat dia. Kelebihan Nabi ni daripada kosong tak tahu sekali tiba boleh. Dan juga sebagai menjawab fitnah orang-orang kafir, orang kafir yang tuduh Nabi belajar orang Kristian dah. Belajar Kristian apa baca apa tu ni, bahasa Arab apa. Dia tak belajar sastra gapo nulis gapo dak lah. Dan Nabi ni dan dia tak pergi jumpa dengan padri Kristian kau gapo ngaji naruh kitab gapo tak ada dah. Dia hanya duduk kapo dia kira pandai. Tak pandai tiba-tiba ni mukjizat pelik lah. Termasuk boleh baca tiba-tiba ni mukjizat pelik. Bukan ayat umi ni. Tak pandai baca pakai mati dia. Nabi boleh baca dah pakai mati. Masa lepas Nabi boleh start Iqra tu boleh baca. Tu pendapat yang disokong oleh ramai ulama besar. Walaupun majoriti kata umi tu sampai akan meninggal dunia pun, tapi ada ramai juga ulama besar yang kata sebenarnya Nabi telah boleh baca start dengan surah Iqra, turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi. Kan suka baca. Kan Nabi tak boleh baca maksudnya tak kena ayat Quran tulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu dah. Allah suruh baca Iqra. Dia Nabi tak boleh baca lagi tak kena konteksnya. Sebab itu ramai ulama besar yang tahqiq yang mendalam ni kata Nabi start boleh baca dah start turun Iqra. Adapun yang dimaksudkan dengan membaca menulis adalah apa yang menjadi kunci atau sumber ilmu. Kerana keduanya bukan sebagai tujuan melainkan berfungsi sebagai alat sahaja. Jika tujuan yang diinginkan telah tercapai maka alat tersebut tidak diperlukan lagi. Jika Nabi SAW pandai membaca dan menulis maka akan timbul keraguan di kalangan orang kafir bahawa semua ilmu ini dia ketahui dari membaca kitab-kitab yang lalu. Oleh kerana itulah Allah SWT beriman yang bermaksud dan kami tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran sesuatu kitab pun dan kamu pun tidak pernah menulis sesuatu kitab pun dengan tangan kananmu. Ada kata kamu pernah membaca dan menulis sebelumnya, maka sebenarnya benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Surah Al-Ankabut ayat 48. Kalau rajin nulis ada kitab dah, boleh baca dah sebelum tu. Boleh pakai ragulah. Allah SWT telah mengumpulkan pada diri Rasulullah SAW semua kesempurnaan akhlak dan keindahan tabiat serta memberikan kepadanya semua ilmu orang-orang pertama dan ilmu-ilmu orang yang terkemudian. Paling alim lah nak Nabi nak. Yang menjadi kemenangan dan kejayaan bagi orang-orang mukmin adalah kerana Nabi seorang Nabi yang ummi yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Tidak mempunyai seorang guru manusia pun. Tak belajar manusia. Namun pada saat yang sama Allah SWT menganugerahkan padanya apa-apa yang belum pernah diberikan kepada siapa pun di alam ini. Okey, selagi lah dah. Al-Mahi. Kau ada soalan. Al-Mahi saya mendengar bahawa salah satu nama Rasulullah SAW adalah Al-Mahi ni. Nama Nabi ni banyak dah. Ada setengah kupu kitab kata 100 nama Nabi ni. Sahih, doa yang boleh berlaku lah. Tapi Al-Mahi ni ada riwayat yang sahih, kuat juga ni. Apakah arti dari kata tersebut? Syekh ni jawab, nama Al-Mahi merupakan salah satu nama Rasulullah SAW. Nama ini terambil dari kata Al-Mahi yang bererti menghilangkan bekas. Hilang bekas. Dalam suatu ungkapan disebutkan Maha al-insanu al-kitabata. Yang artinya manusia menghilangkan bekas tulisan. Rasulullah SAW dijuluki dengan nama Al-Mahi kerana beliau menghapuskan kekufuran dan menghilangkannya dengan kurniaan dan bantuan dan taufik dari Allah SWT. Dengan perantaraan Nabi Muhammad, kalimah iman dibenarkan. Dan dengan perantaraan dia, segala kejelekan orang-orang yang beriman dan segala keburukan para pengikutnya dihapuskan. Maka Allah pun menghapuskan dosa kekufuran dari setiap orang yang telah masuk Islam dan telah beriman. Juga menghapuskan semua kejahatan yang telah mereka lakukan tatkala mereka masih kafir. Ada orang yang mengatakan bahawa erti kata Al-Mahi ialah Allah SWT telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai sebab terhapusnya syirik dan kekufuran, serta menjadi sebab kemenangan ajaran tauhid dan ajaran iman, sehingga bendera kebatilan tenggelam, sementara bendera kebenaran berkibar. Mungkin yang dimaksudkan dengan terhapusnya kekufuran di sini adalah terhapusnya kekufuran dari negeri Arab dan juga daerah-daerah yang Allah SWT telah taklukkan untuk Rasulullah SAW, serta keberhasilan dakwahnya dan kemenangan yang diperolehi oleh agamanya di negeri tersebut. Jadi pada masa itu habis negara Hijaz dimenangi oleh Islam lah. Atau juga dimaksudkan dengan mahwu ni menghapus adalah dalam erti yang umum dan mencakupi semua sekali lah.
Artinya agama akan nampak jelas seperti matahari, tidak ada keraguan dan mendung yang meliputinya. Juga akan mengalahkan semua kebatilan kerana hujah-hujah kebenarannya yang terdapat dalamnya. Maka setiap orang yang berakal dan sedar pasti akan mengetahui bahawa Islam adalah agama yang benar dan tidak ada kebenaran selainnya. Oleh kerana itu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Fath ayat 28 yang bermaksud, Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Aku adalah Mahi, Al-Mahi. Aku adalah Al-Mahi, ini penghapus, yang denganku Allah menghapuskan kufuran. Ini ada hadis, Sahih Bukhari Muslim lagi. Sebahagian imam mengatakan sungguhnya Allah SWT belum pernah menghapuskan kekufuran dengan peraturan seseorang sebagaimana dengan peraturan Rasulullah SAW. Jadi hak kuat, paling hebat, paling gagah, penentang syirik yang paling hebat ialah Nabi Muhammad SAW, sehingga syirik ni paling hancur dengan sebab Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Orang lain itu, Nabi lain itu tak mampu sangat. Bahkan Yahudi pun rosak jana, Kristian pun rosak jana. Bahkan kalau setengah orang gaji perbandingan agama ni, dia kata agama lain termasuk Hindu dan Buddha pun sebenarnya asal-asalnya ada unsur tauhid juga, tapi semetan jadi syirik. Nah, Buddha sendiri tak suruh sembah dia, tak berhala pun tak wujud. Nah, berhala pun tak wujud pada masa dia. Lepas dia kata kaya anak raja, lari daripada istana, lepas tu jadi zuhud, lepas tu. Tapi tak ada sebut pun pasal berhala dah. Lepas tu baru timbul berhala dia paling besar dah. Dia pak kita ada topak besar dah. Patung tidur, Buddha tidur ke apa dah. Tadi sebenarnya zaman Buddha sendiri pun tak ada patung dah. Begitu juga Hindu dah. Kitab Veda ke apa dah. Tak ada sebenarnya asal-asal dia dah. Bahkan kitab Veda pun pengkaji-pengkaji kata ada kata cerita pasal Nabi. Contoh Dr. Zakir Naik lah. Dr. Zakir Naik dia cerita bagaimana dalam kitab Veda pun ada unsur tauhid sebenarnya. Lepas tu jadi paling banyak Tuhan sekarang ni agama Hindu lah, sampai 3 juta dah. Dikatakan unsur daripada Yunani sebenarnya, pengaruh Yunani. Pengaruh Yunani, Tuhan kata Zulkarnain, kalau Alexander tu, Zulkarnain itu tidak tu. Ada setengah riwayat dia lah dia bawa je nak. Dia tahu tu dia bawa unsur-unsur patung daripada Yunani masuk ke negara-negara Hindu dan Cina lah. Buddha dan Hindu tu masuk. Sehingga last sekali jadi tersebarnya patung patung ni lah, patung syirik ni berhala dah. Agama lain tu walaupun asal ada tauhid pun ia akan jadi habis, jadi apa kata syirik habis dah. Dan jadi berhala habis dah. Termasuklah Kristian dah. Di Kristian, di Amerika sendiri ada gereja Kristian ni ada mazhab yang menentang berhala. Jadi gereja dia tidak ada berhala. Simbol salib tak ada lagi saja, tapi berhala cokoh tak ada. Tapi patung tempat negara gereja lain di seluruh dunia ni ada patung Yesus dah. Patung Maryam ada dah. Dia menentang habis-habis saya kata. Nak bunyinya. Agama tauhid yang asal hak lain selain Nabi lain habis rosak. Tapi Nabi Muhammad SAW yang paling kuat menentang syirik sehingga hancur dah, berhala hancur. Begitulah dah. Cuma lah ni kita takut lah ni ada unsur memberhala ke kuburan pula. Kuburan Nabi lah. Kuburan Tok Wali tu jadi masalah. Asal-asal berhala pun kuburan asalnya dah. Cuma ni berhala tu payah kekal, payah nak pergi mari, last sekali jadi berhala dah. Habis itu ni. Di sana terdapat orang yang menyembah berhala dan patung. Juga terdapat orang yang menyembah bintang, api, manusia dan hewan. Manusia kali itu tidak mengetahui siapa Tuhannya dan tidak memelihara kebenaran. Maka dengan peraturan Rasulnya, Allah menghapuskan semua kebatilan tersebut dan meninggikan kalimah kebenaran. Sehingga agamanya sampai ke penjuru dunia sebelah timur dan sebelah barat. Dan dakwahnya melewati garis perjalanan matahari di bumi ini. Setakat tu sahajalah perbincangan kita tentang maksud Al-Mahi ni. Penghapus kebatilan, penghapus benda-benda syirik. Jadilah Nabi, dengan sebab Nabi lah tegaknya kebenaran. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.